Tengok dah nah. Habis tu faham ke tak faham? Faham ke tidak? Apa? Faham ke tak faham? Tak ada jawapan lah. Okey, tak apa. So, Kristina pun dah ada. Alhamdulillah. Terima kasih Kristina masuk. Jadi, cikgu dah ada 2 orang ni. Cikgu akan mula teruslah untuk sambungan. Tapi walaupun sambungan, sebab tajuk ni tempoh hari, masa sesi pertama cikgu perkenalkan berkenaan ikatan kimia ni sebenarnya tak ramai sangat yang ada. Jadi, bahagian awal ni cikgu akan ulang balik sedikit tapi lajulah. Okey, berkenaan ikatan kimia ni, okey, tajuk ni sama macam zaman silibus lama, cuma dalam KSSM ni dia ada tambah sedikit lah berkenaan ikatan hidrogen, ikatan datif, tapi yang tu insyaAllah kita akan belajar nanti. Okey, yang penting di dalam tajuk ikatan kimia adalah pemahaman pertama kita, kenapa perlu ada ikatan kimia. Jadi konsep yang nak dibawa, kenapa ada pembentukan ikatan kimia, kenapa perlu ada sebatian kimia, sebab kebanyakan unsur dalam jadual berkala adalah tidak stabil seperti dalam kumpulan 18. Okey, kalau kita belajar jadual berkala, unsur yang stabil adalah hanya dalam kumpulan 18 sahaja yang mempunyai susunan elektron yang oktet ataupun duplet dekat belakang, iaitu ada 8 elektron valen. Jadi kalau hak kumpulan lain tu semuanya bukan 8. Jadi mereka tak stabil. Jadi untuk membolehkan mereka juga mencapai kestabilan macam kumpulan 18, maka mesti berlaku ikatan kimia ataupun pembentukan sebatian. Jadi mereka kena bergabung. Cuma istilahnya kita tak pakai gabung lah, gabungan kimia. Kita pakai istilah sebatian kimia ataupun ikatan kimia. Mula-mula dia berlaku ikatan kimia dan bila sudah terikat, dia berpadu, maka terbentuklah sebatian kimia. Macam tu. Okey. Okey, kejap ada orang masuk. Okey, so bila dia dah berpadu, maka akan berlaku konsep di mana untuk nak membolehkan ia berpadu, kita ada 2 jenis ikatan ataupun 2 jenis sebatian. Ada waktunya, okey, hak ni masih lagi asas pembentukan lah. Okey, hak ni cerita hak awal tadi saya cakap. Kenapa berpadu, kenapa bergabung? Sebab nak mencapai susunan elektron yang sama macam kumpulan 18. Jadi bila nak bergabung, dia ada 2 cara lah, iaitu sama ada melalui pemindahan elektron. Okey, control black. Black saya bagi color. Okey, sama ada melalui pemindahan elektron ataupun melalui perkongsian elektron. Jadi 2 cara ni. Okey. Kenapa dia lari? Tak. Okay. Sama ada melalui pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Jadi hak kelas yang lepas kita dah tengok berkenaan pemindahan elektron, iaitu kita panggil ia adalah ikatan ion. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok lebih banyak kepada ikatan kovalen. Namun begitu, masih lagi saya akan cuba recall balik berkenaan ikatan kimia. Hak mamat kartun ni saya skip je lah. Okay, mamat kartun ni saya skip. Kita terus pada ikatan kimia, okey, ikatan ion, yang mana yang awak perlu ingat di dalam membentuk ikatan ion ni ialah dia adalah perpaduan ataupun kombinasi di antara ion positif, okey, ataupun yang dipanggil cation yang datangnya daripada logam. Okey, ini dia akan menderma elektron. Kenapa? Sebab atom logam selalunya elektron valennya adalah kecil, 1 ataupun 2, jadi dia lebih mudah untuk menderma. Jadi dia akan bagi dekat orang. Okey, dan kawan dia yang dia derma itu pula, ini hak dia proses dia berlaku pendermaan. Okey, macam contohnya kita ada kat sini natrium. Okey, natrium ada 1 sahaja elektron valen. Jadi dia akan derma 1 elektron valen tu supaya yang akhir sekali dia punya petala valen dia adalah 8. Tapi kena ingatlah, bila dia dah keluarkan 1 elektron valen, bila nak lukis dia, kita kena ada kurungan ni.
Okey, sebab dia sekarang ni sudah ada cas. Sudah ada cas. Jadi ini adalah gambar untuk pembentukan ion sahaja. Okey. Kenapa casnya positif 1? Kat sini tempoh hari saya ada terangkan. Sebab dia keluarkan 1 elektron valen, maka positif 1 lah casnya dekat penjuru kanan atas. Okey, seterusnya pembentukan ion yang kedua adalah bukan logam. Partner kepada logam tadi, bila logam menderma elektron, maka bukan logam akan menerima elektron tersebut. Okay, nah? Jadi bila dia menerima elektron, dia akan jadi anion, ion yang bercas negatif. Jadi contohnya kat sini adalah, kalau kita tengok fluorine dia ada 7 elektron valen. Dia cuma nak 1 je lagi untuk capai kestabilan. Jadi dia ambil lah elektron tersebut daripada mana-mana atom logam yang dia bertindak balas, terima 1 elektron, maka elektron valennya sudah jadi 8. Tetapi oleh kerana dia terima 1 elektron tadi, maka casnya akan berubah jadi negatif 1. Sebab apa? Dia terima 1 elektron. Kalau terima 2 elektron, jadilah casnya 2 negatif. Kalau dia terima 3 elektron, jadilah casnya 3 negatif. Itu kalau terima. Kalau derma, kalau buang 1 elektron, positif 1. Buang 2 elektron, 2 positif. Buang 3 elektron, 3 positif. Begitulah konsepnya. Dan bila terbentuk ion positif dengan ion negatif ni, kita tahu bila berlaku pembentukan cas, ada ion positif, ada ion negatif, maka mereka akan tertarik. Okey, mereka akan tertarik antara satu sama lain untuk membentuk ikatan, dan ikatan ini dipanggil ikatan ion. Pelajar-pelajar kena berhati-hati. Kalau soalan tanya apakah jenis ikatan, maka kita akan jawab ia adalah ikatan ion. Kalau soalan tanya apakah jenis sebatian, maka kita pun jawab sebatian ion. Okey nah? Sebab selalu berlaku kesilapan calon. Soalan tanya, nyatakan jenis ikatan yang terbentuk. Pelajar pergi jawab sebatian ion. Dia akan jadi salah nah. Hak tu untuk teknik menjawab lah. Soalan tanya jenis ikatan, pelajar jawab sebatian ion. Salah. Okey, jadi berhati-hati. Dan cara paling selamat kalau soalan tanya, nyatakan jenis ikatan, awak tulis ion sahaja. Okay, nah? Tapi kalau nak tulis penuh lagi cantik lah. Jenis ikatan, ikatan ion. Jenis sebatian, sebatian ion. Ulang balik perkataan yang sama. Okay, so dan bila untuk melukis, ini kalau ikutkan lukisan dari awal bagaimana ia terbentuk. Contohnya natrium menderma 1 elektron, dan diterima oleh fluorine 1 elektron tersebut. Okey, begitu rupanya. Tetapi apabila dalam soalan selalunya dia banyak nak minta calon lukis hasil saja. Hasil saja. Jadi ini pun pelajar kena berhati-hati. Lukiskan susunan elektron sebatian yang terbentuk. Maka bahagian belakang ni je yang awak lukis. Kalau dia kata lukis pembentukan sebatian ion tersebut, maka dari awal awak kena lukis. Tapi macam saya cakap lah, selalunya soalan minta lukis susunan elektron bagi hasil. Ini adalah hasil. Jadi awak buat yang belakang sahaja. Okey, jangan mula dari awal. Okey nah, dekat sini pun nampak. Okey, kalau dekat gambar contoh tadi, elektron yang dia terima tu, okey, lukisan simbol elektron tu sama je dengan yang dah ada sedia dekat dalam fluorine. Tapi bila kita tengok dekat gambar raja ni, dia buat asing, dia buat tak sama, perasan tak? Okey, asalnya fluorine, elektron yang digunakan sebagai simbol adalah tanda pangkah. Tapi bila dah terima 1 dari natrium, dia buat tanda bulat. Okey, yang ni awak jangan risau. Kalau dalam peperiksaan nanti awak gunakan simbol elektron sama, terlupa nak buat simbol yang berbeza, yang kat sini bulat, yang kat sini pangkah, tak ada masalah. Itu bukan kesalahan. Yang kat sini dia hanya nota untuk nak bagi faham bahawa fluorine menerima 1 elektron daripada natrium.
Okey, jadi tempoh hari selepas kita bincang sebatian ion ni, ikatan ion ni, ada dah minta buat latihan hak mana entah tak ingat, tapi seorang pun tak hantar. Tak apa, sat lagi tu yang saya suruh awak bersedia dengan modul, kejap lagi kita tengok soalan dekat modul. Okey, untuk hari ini punya subtopik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan ikatan kovalen. Okey, terlebih dahulu, saya terlupa lagi. Tolong tulis nama masing-masing dekat ruangan chat sebab saya takut tertinggal, termiss nama-nama pelajar yang hadir secara online hari ini. Okey, ni dekat ruangan chat lah, tulis nama kat sini. Nama. Okey. Dan kalau ada soalan, jangan segan, hidupkan mikrofon, tanya je. Okey. Ramai yang masuk hari ni. Luqman pun dah masuk dah. Okey. Dan untuk hari ini, kita akan mula tengok dengan ikatan kovalen. Awak nak sebut kovalen ke, janji ejaan tu betul, tak ada masalah. Okey. So, berbeza dengan ikatan ion, ikatan kovalen adalah, ni tak apa, ni dia punya pengetahuan umum saja. Okey. Untuk nak membentuk ikatan kovalen adalah, keyword dia adalah dia mesti datang daripada atom-atom bukan logam. So, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi untuk ion adalah kombinasi antara logam dengan bukan logam. Tu kena pegang tu sebagai pengetahuan tu. Tetapi untuk membentuk sebatian kovalen, ikatan kovalen, ia adalah gabungan di antara atom-atom bukan logam. Okey. Dan dulu saya pernah bagi tahu bagaimana nak tahu yang dia tu logam ke bukan logam. Salah satunya adalah nama-nama untuk logam selalunya berakhir dengan kecuali ada beberapa logam aja. Contohnya zinc, emas, perak, yang tu tak berakhir dengan lah. Okey, tapi tak banyak pun. Jadi yang lainnya kebanyakannya adalah magnesium, natrium, semua itu adalah logam. Jadi yang kita nak bincang hari ni, kovalen adalah antara atom bukan logam. Okey, dan satu lagi adalah ikatan kovalen juga awak kena ingat, dia adalah berkongsi elektron yang berada di petala terakhir. Berkongsi. Ion tadi ada derma, ada terima, iaitu perpindahan elektron. Okey. Dan satu lagi yang lebihnya di dalam ikatan kovalen yang kita kena ingat, dia ada beberapa jenis ikatan kovalen ni. Okey, tadi kita ada jenis ikatan ion, ikatan kovalen. Ikatan ion tak ada jenis-jenis dah. Tetapi ikatan kovalen ada jenis lagi, iaitu kita ada ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3. Jangan risau. Yang ini tunggal ke, ganda 2 ke, ganda 3, kita akan tengok. Apa yang dimaksudkan ganda tunggal? Okey. Tunggal itu maksudnya, perkataan tunggal itu bermaksudnya dia membawa maksud ada sepasang sahaja elektron yang berkongsi. Okey. Bila maksud sepasang, berkongsi. Bila maksud sepasang, maksudnya 2 elektron ajalah yang terlibat. 1 elektron daripada atom pertama, ni katakanlah atom karbon yang pertama, okey, dan 1 lagi elektron daripada atom karbon yang kedua. Jadi dekat sini kita nampak ada 2 elektron yang berkongsi, yang dikongsikan, 1 dari karbon pertama, 1 dari karbon kedua. Jadi kalau yang jenis macam ni, 1 sahaja yang berkongsi, maka kita panggil dia adalah ikatan tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Okey nah, kita tulis. Ikatan kovalen tunggal. Okey. Boleh nah? Tapi contoh yang dia bagi ni sebenarnya tak berapa sesuai untuk karbon ni. Tak apa. Hak ni just nak memahami apa itu ikatan kovalen tunggal. Itu saja, tak ada masalah nah. Okey. Ikatan kovalen tunggal. Sepatutnya kalau hak lebih mudah nak ambil faham, okey, saya letak contoh yang lain untuk ikatan kovalen tunggal, contoh yang lebih betul. Okey nah, lebih tepat kalau kita gunakan sebagai contoh. Okey. Contoh yang saya nak gunakan adalah, okey, untuk molekul kita nak hasilkan molekul fluorin. Okey nah, fluorin.
Yang mana kita tahu untuk susunan elektron fluorin, yang ni pun satu juga. Berulang kali masa belajar di tajuk jadual berkala, saya minta hafal nombor proton, kedudukan unsur daripada unsur yang pertama, unsur yang ke-20. Jadi bila saya bagi macam ni, saya anggap pelajar ingatlah. Anggap je. Ingat ke tidak tu wallahu a'lam. Fluorin ni adalah unsur yang keberapa? Semula apa? H, helium, rupanya fluorin ni adalah unsur yang ke-9, maka susunan elektronnya adalah 27. Okey, kenapa? Unsur yang ke-9 bermaksud protonnya ada 9, elektron pun ada 9. Jadi susunan elektronnya 27. Jadi kalau saya ada 27 F fluorin, okey nah, saya padam ni, dia tak perlu letak ni lagi ni sebenarnya. Eraser. Okey, 2 ni. Okey, fluorin. Jadi bila saya nak menghasilkan molekul fluorin F2, maka kan tengok ni kan, dia ada 7 elektron valen tak stabil, maka saya akan kongsikan satu elektron dia. Jadi saya akan lukis fluorin, bulatan pertama untuk nukleus, bulatan kedua terisi dengan 2 elektron, bulatan ketiga ada 7. Tapi yang 7 tu satu saya letak siap-siap dekat sini yang nak berkongsi nanti. Lagi 6 saya letak dekat tempat lain. Dekat belakang-belakang, atas bawah. So susunannya 27 lah. Jadi bila saya ada nak gabungkan dengan fluorin yang kedua, saya akan buat benda yang sama. F, bulatan pertama, nukleus, bulatan yang kedua. Okey. Ini untuk petala pertama. Ingat tadi saya cakap, kalau awak nak guna simbol yang sama, pangkah semua untuk simbol elektron. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi lukisan petala yang ketiga. Okey, bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi bila dia dah berkongsi dekat sini, nampak kat sini nah, hak dikongsikan ni. Jadi seolah-olah fluorin yang pertama ni dia ada 8 elektron valen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini dia tumpang. Dia tumpang hak dia kongsi dengan fluorin yang kedua tu. Okey, jadi fluorin kedua pun dia boleh declare. Dia sudah ada 8 elektron valen. Iaitu 7 hak dia yang asal dan satu lagi yang dikongsikan. Seolah-olah macam ni lah. Fluorin ni dia ada 7 anak. Seorang dah kahwin, dapat satu menantu. Jadi semua tu adalah anak menantu dia lah. Lebih kurang macam tu. So, okey, boleh nak? Perasan tak? Beza gambar rajah yang dilukis dekat contoh dalam slide adalah dia buat elektron yang berkongsi tu duduk tengah-tengah antara perkongsian. Okey. Jadi, cara macam ni pun boleh. Okey. Cara macam saya ni pun boleh. Okey. Duduk dekat atas petala masing-masing. Tapi petala yang terakhir tempat yang dia berkongsi tu kita lukis dia bertindang. Bertindan. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So banyak lagi lah. Kalau awak nak cuba lukis untuk yang lain, contohnya untuk klorin. Boleh juga nanti-nanti kalau awak nak cuba. Tapi dia banyak petala sikit lah. Sebab klorin susunan elektronnya 287. Jadi banyak sikit lah kalau awak nak buat yang ni. Okay. Klorin satu lagi. Okay. Seterusnya. Ini dipanggil apa? Ikatan apa tadi? Ikatan kovalen tunggal. Okay, ikatan kovalen tunggal. Dia macam tu nama dia. Kenapa tunggal? Sebab ada 2 elektron ataupun sepasang saja elektron yang berkongsi. Okay. Ni klorin. Saya minta tolong contoh tadi tu. Okay, tapi hak ni dia buat dari awal lah. Okay, dan macam tadilah saya cakap, selalunya soalan dia nak minta hasil terakhir je. Tapi andai kata dia kata, lukiskan pembentukan. Maksudnya dari awal lah. Kita buat klorin pertama, buat klorin kedua, lepas tu buat yang terhasil. Okay, nah? Tapi selalunya dia nak yang hasil sahaja. Kalau ada soalan, boleh tanya lah. Buka mic, tanya. Okay, so itu ikatan tunggal. Okay. Yang ini juga dia menerangkan berkenaan ikatan tunggal juga. Okay. Benda baru bagi calon-calon SPM yang menggunakan silibus KSSM, iaitu dipanggil struktur Lewis.
Sebenarnya benda ni di universiti akan belajarlah lebih detail kalau zaman-zaman dulu di universiti. Beza dia adalah apabila menggunakan struktur Lewis adalah kita tak lukis semua petala yang ada pada atom tersebut. Yang dia lukis hanya elektron pada petala terakhir saja. Dan bulatan untuk petala tu pun dia tak buat. Jadi dia hanya nak menggambarkan, sebab memang betul pun sebenarnya. Apabila berlaku tindak balas, elektron yang terlibat adalah elektron valen aja pun. Yang duduk dekat petala terakhir. Jadi Lewis ni dia ambil cara yang lebih singkat, lebih simple. Apabila nak menunjukkan tindak balas berlaku, dia hanya menggunakan elektron valen sahaja yang dia lukis. Okey? Dan dia mendetailskan lagi, okey, sepasang elektron yang bergabung, berkongsi itu, dia letakkan dengan tanda sempang. Macam F tadi pun, yang kita dah lukis apabila dia bergabung, kita boleh wakilkan dia dengan F sempang F. Ada ikatan di situ. Dan ikatan ni panggil ikatan apa? Ikatan kovalen tunggal. Ada satu sempang sajalah ni. Okay? Satu sempang ke dash ke pun tak awak panggil ni. Okay? So, ini adalah sempang dia. Ikatan yang terbentuk. Itu jika soalan kata menggunakan struktur Lewis. Struktur Lewis. Jadi kena ingat. Benda tambahan dalam pelajar-pelajar KSSM. Okey nah? Okey, hak ni hak berlian semua-semua ni saya tak ceritalah sebab karbon kan dia adalah bukan logam. Jadi antara karbon-karbon tu dia akan berikat-ikat banyak-banyak. Jadi akan capai kestabilan sama sebab gambar yang ditunjuk tadi satu karbon dengan dua karbon aja yang berikat. Okey, tapi sebenarnya kalau nak membentuk berlian ni, okey, kalau tengok gambar rajah yang atas ni, mana cukup lagi 8 elektron dekat petala ni. Okey, cuba kita tengok. Okey, karbon yang pertama ni. Okey, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 elektron yang elektron valen lah termasuk yang berkongsi. Sebenarnya tak cukup lagi mencapai kestabilan sama macam kumpulan 18. Jadi sebab tu saya kata contoh yang ni kurang sesuai sebab dia tak lukis semua. Sebab sebenarnya semua elektron valen karbon ni semua tempat berkongsi. Hak ni pun ada berkongsi sepatutnya, hak ni pun ada berkongsi, hak atas ni pun ada berkongsi sepatutnya. Tapi dekat sini dia just nak tunjuk, nak fokus kepada ikatan tunggal. Sebab tu dia tunjuk hak satu je. Tapi kalau tengok kat sini, ni setiap bulatan ni sebenarnya mewakili atom karbon. Cuba tengok atom karbon ni. Kalau tengok hak ni atom karbon lah, dia bergabung dengan 1, bergabung dengan 2, bergabung dengan 3, bergabung dengan 4 karbon yang lain. Dan karbon yang lain ni pula contohnya hak yang ni, okey, ni dia bergabung dengan hak sana, bergabung dengan hak sini, bergabung dengan hak sini, bergabung dengan hak sana. Ada 4 gabungan. Dan setiap gabungan ada 2 elektron. 4 kali 2 dapatlah 8 elektron valen tu. Jadi hak ni sebenarnya ada lagi, dia tak lukis je, tak muat. Okey? Sebab banyak sangat. Bila lukis hak ni kena ada karbon lagi. Okey? 1 kat sana, 1 kat sini kena lukis lagi. Hak ni kena lukis lagi. So dia cuma ambil sebahagian aja. Tapi nak tunjuk contohnya bahawa karbon yang berkongsi elektron dengan 4 dengan karbon-karbon yang lain, yang ini boleh menghasilkan suatu benda yang cantik, berlian. Okey, kenapa? Asalnya kalau karbon biasa saja, karbon biasa je tak cantik, intan pula, hitam je. Ctrl Z sikit lah. Okey. Warna karbon hak biasa apa ni? Hitam gitu je. Hitam tak cantik pun. Tapi bila dia dah bergabung banyak tu, wah, cantik men. Berlian yang dia dapat. Okey nah? Okey. Tapi ikatan yang ada dalam ikatan berlian ni apa dia? Semuanya adalah ikatan kovalen tunggal. Okey nah? Semuanya adalah ikatan kovalen tunggal. Maksudnya setiap ikatannya tu ada sepasang sahaja. Okey. Hak ni kita nak cerita tentang ikatan ganda 2 pula. Okey nah. Okey, beza dia adalah ikatan ganda 2 ni adalah dia ada 2 pasang elektron je lah yang terlibat. 2 pasang maksudnya keseluruhan elektron ada 4. 2 pasang maksudnya ada 4
elektron yang terlibat. Okey nah. Jadi kita tengok contoh yang diberikan kat sini, contohnya yang paling mudah adalah oksigen. Tak apa, saya tunjuk contoh sendiri. Oksigen juga, tapi saya tak pakai Hard Lewis nah. Sebab Hard Lewis tu dia dah simple terus dah. Okey, oksigen. Sebab paling mudah nah, oksigen. Allah, boleh lah. Oksigen. Okey, oksigen oksigen dia punya susunan elektron berapa? So awak kena ingatlah proton untuk oksigen berapa, itulah bilangan elektron. Oksigen unsur ke berapa? Hidrogen kedua. Oksigen, wah, rupanya adalah unsur yang ke-8. Jadi unsur yang ke-8, protonnya adalah 8, elektronnya pun ada 8, maka susunan elektronnya adalah 26. Cuba tengok, bila 26, berapa elektron yang dia untuk capai jadi 8? Dia mesti nak lagi 2 elektron. Jadi kalau dia nak 2 elektron, dia sendiri pun kena sharekan dia punya 2 elektron. Okey, dia ada nak 2 menantu, so dia pun kena ada 2 orang anak. Boleh faham lah, analoginya lebih kurang macam tu. Jadi bila kita nak lukis susunan dia, jadi O yang pertama, O. Okey, lepas tu ada bulatan pertama, nukleus. Bulatan yang seterusnya 2 elektron hak pertama, dan bulatan terakhir dia ada 6. Tapi ingatlah, berapa lagi oksigen nak elektron? Nak 2. Jadi dia kena ready siap-siap 2 elektron valen dia untuk bergabung. Letak kat sini siap-siap. So lagi 4, yang 4 tu letaklah tak kisah kat mana. Nak letak kat atas boleh, kat bawah boleh, ataupun kat tepi ni pun boleh. Tapi janji elektron valen dia keseluruhannya adalah 6 hak asal. Okey, lepas tu kita lukis oksigen yang kedua. O yang kedua, bulatan pertama adalah nukleus, bulatan kedua, okey, ada 2 elektron, dan bulatan ketiga, okey, saya saiz besar sikit, tak apa, tak ada masalah. Sama macam tadi, O kedua pun dia nakkan 2 elektron valen orang, dia pun kena sharekan 2 elektron valen dia. Kat sini dia share. Okey, lagi 4 duduk dekat tepi dengan belakang. Okey. Jadi macam ni lah, nampak keseluruhan yang kat sini. Okey, kita ada berapa elektron kat situ? Kita ada 2 pasang elektron yang berikatan, yang berkongsi. Jadi yang macam ni kita panggil ikatan kovalen ganda 2. Sebab ada 4 elektron yang berikatan pada tempat yang sama lah. Pada tempat yang sama. Okey, kalau kita rujuk kat sini, cikgu, karbon ni kan ada 4 ikatan juga, kan contoh ni kan. Ada ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga, ikatan keempat. Tapi mereka bukan duduk di tempat yang sama. Mereka duduk di tempat yang berlainan. Mana tadi saya lukis? Okey, okey, elektron yang berlainan, di tempat berlainan. Tapi hak ni, dia duduk di tempat yang sama. Sebab tu ikatan kovalen ganda 2. Walaupun yang ni ada 4 ikatan, tapi asing-asing. Dia masih lagi tunggal. Hak ni duduk kat tempat yang sama. Jadi ganda 2. Okey nah. Ni kalau dia bagi struktur Lewis macam ni lah. Gambar rajah struktur Lewisnya, dia buat hak last kali tu yang bergabung. Ada 4 elektron kat sini. Okey. Dan ikatan ini, ganda 2 ini boleh diwakilkan dengan 2 dash macam ni. Okey. Ini untuk apa? Lewis. Ingat nah. Ini lukisan struktur Lewis. Kalau hak lukis biasa, ini macam. Okey. Ataupun gambar hak biasa, ini macam. Hasil yang terbentuk lah. Okey, untuk molekul oksigen. Contoh ikatan ganda 2. Sama ada letak 4 tersusun macam ni boleh. Ataupun macam hak saya lukis ni pun boleh. Okey nah. Okey, clear. Itu ganda 2. Seterusnya yang terakhir adalah ganda 3. Last sebelum kita nak pergi tengok kepada soalan. Ganda 3 contohnya the one and only. Satu-satunya contoh adalah nitrogen punya. Okey nah. Jadi kalau saya perlu lukis kat slide baru ke? Tak perlu kot nah. Ataupun lukis jugalah. Alang-alang dah lukis tu. Okey. Sebab nitrogen, hak dia lukis kat contoh tu adalah hak last sekali. Okey. Jadi saya nak mulakan dengan hak keseluruhan lah. Iaitu, pertama kena tahu
Okey, nitrogen adalah unsur keberapa? Siapa ingat? Nitrogen unsur keberapa? Susunan elektron dia berapa nitrogen? Okey, protonnya adalah 5, elektronnya adalah 5. Maka susunan elektronnya adalah 2. Bukan 5, yang ketujuh silap. Okey. Dia adalah unsur yang ketujuh. Jadi protonnya 7, elektronnya 7. Okey nah, bukan 7 elektron valen ni. Ini unsur yang ketujuh. Elektron ada 7, maka susunannya adalah 2, 5. Okey. Jadi bila 2, 5, berapa elektron lagi yang dia nak capai jadi 8? So dia perlukan 3 lagi elektron. Sama macam tadi, kalau dia nak lagi 3 elektron, maka dia sendiri pun daripada 5 elektron valen tu, dia mesti sharekan 3 elektron dia untuk orang lain. Jadi bila lukis nanti kita akan dapat nitrogen, nukleus, 2. Okey, ingat nah, sebab dia nak 3 lagi elektron valen orang, dia pun kena letak hak dia 3 dekat sini. Okey, lagi 2, kat sini pun tak apa, dekat tepi ni tak apa, kat bawah ni tak apa. Okey, nitrogen kedua, okey, nukleus, 2 elektron pertama, jauh sangat pula dah. Okey, okey. 3 elektron yang dikongsikan. Okey. Okey, bila ada 3 pasang elektron yang dikongsikan, maka ini dipanggil ikatan kovalen ganda 3. Okey, kovalen ganda 3. Okey. Okey, seperti tadilah akan ada gambar rajah struktur Lewis yang diberikan oleh Lewis. Okey, ganda 3 itu diwakili 3 sempang, itu saja. Okey. Okey, hak ni dia susun dekat dalam ni banyak sangat. Okey, hak saya punya saya buat bertindan macam tu. Okey, ingat tak? Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey, clear. Ada nak tanya sampai setakat tu? Ada nak tanya? Ke tinggal saya seorang je dia duduk cakap-cakap ni. Tak ada respon pun. Saya seorang kah? Cakap seorang kah? Tengok sah ada orang lagi lah. So yang ada ni Kristina, Musliha, Aida, Syahir, Ayuni, Anis. Dan semua tak mau cakap lah. Okay. Tajuk last yang nak belajar hari ni, nak tengok, just nak tengok lah. Tak ada. Okay. Tak ada cikgu. Okay. Ayuni ke tu? Suara Ayuni ke? Bukan cikgu, Aida. Aida. Okay. Okay. So hak last kali nak belajar hari ni adalah membandingkan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Jadi hak ni sebenarnya nota ni ada dalam buku teks Rajah 5.11. Okey. Konsep dia just nak bagi tahu. Okey. Macam contoh hak biru ni adalah apa yang sama antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Okey. Semuanya berlaku ikatan ni adalah tujuannya apa? Adalah untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil, iaitu sama macam kumpulan 18. Okey nah, kenapa berlaku ikatan ion? Soalan tanya. Untuk mencapai. Apakah tujuan ikatan kovalen? Pun sama juga. Untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Okey nah? Ikatan ion ke, ikatan kovalen ke, semua melibatkan elektron valen sahaja. Okey, elektron valen sahaja. Sebab itu, kalau unsur tersebut, atom tersebut adalah kumpulan yang sama, contohnya kumpulan 1. Lithium, natrium, kalium, mereka semua ada 1 elektron valen. Sebab tu sifat kimia mereka sama. Sebab mereka ada 1 elektron valen, jadi berlaku tindak balas pun pada 1 elektron valen tu, jadi sifat kimia mereka sama. Boleh nak? Okey, so seterusnya hak merah-merah ni adalah perbezaannya. Ikatan kovalen kongsi. Ion pindah. Ada derma, ada terima. Okey. Kovalen bukan logam dengan bukan logam sahaja. Ikatan ion logam dengan bukan logam.
Okey. Ikatan kovalen membentuk molekul. Molekul. Okey nah, tak ada ion lah. Sebab dia hanya berkongsi. Tapi untuk ikatan ion, ada ion positif, ada ion negatif. Jadi nanti kalau soalan tanya, apabila terbentuk ikatan ion, nyatakan jenis zarah. Jenis zarah ion lah. Kalau sebatian tu, ikatan tu adalah ikatan kovalen, nyatakan jenis zarah. Molekul lah. Boleh lah? Okey. Jadi, ada siapa nak tanya, tanya. Sebab selepas ni saya nak share, nak tunjuk hak dekat modul lah. Okey, ada nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Masing-masing boleh tolong buka modul masing-masing. Buka muka surat yang tajuk ikatan kimia ni. Okey, saya share. Kalau tak ada pun, saya share kat sini dulu. Nampak tak saya share? Ikatan kimia. Nampak. Okey. So, kita akan mula jawab yang ni. Habis jawab yang ni, untuk objektif je. Structure tak jawab. Okey, kita nak bincang hak ni je. Okey, nah? So, kita tengok ni. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ikatan ion? Draw. Highlight. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ikatan ion? Ingat dah, ikatan ion tadi adalah ikatan untuk apa? Capai kestabilan dengan berlaku pemindahan. Jadi kalau kita tengok hak jawapan pertama ni, betul tak? Pindah elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Betul atau salah? Betul atau salah? Respon sikit. Boleh buka mic ni. Boleh buka mic. Nak cakap je ni. Logam dengan bukan logam. Betul atau salah? Betul. Betul. Ikatan terbentuk melalui perkongsian. Dah boleh padam. Kongsi salah nah. Ion kongsi salah. Ikatan terbentuk melalui pemindahan elektron di antara atom logam dengan atom logam. Salah. Sebab dia guna dua-dua atom logam. Ikatan terbentuk melalui perkongsian. Lagi sekali salah. Jadi jawapannya adalah A. Boleh nah? Okey, yang kedua. Soalan kedua. Antara berikut adalah sebatian ion. Jadi untuk sebatian ion kena ingat logam campur bukan logam. Bukan logam. Okey. Jadi A ni betul salah. Hidrogen bukan logam. Oksigen bukan logam. Salah. Salah. Okey. Yang kedua, sulfur. Salah. Salah. Amonia. Salah. Salah. Jawabannya adalah D. Sebab magnesium logam, bromin bukan logam. So ini adalah sebatian ion. Okey, tahniah. Nombor 3. Jadual menunjukkan susunan elektron bagi PQ. Apakah formula dan jenis ikatan bagi sebatian yang terbentuk dari tindak balat ni? Mula-mula kita tahu, kena cek dulu. Untuk nak cari jenis ikatan, kita tahu P ni logam ke bukan logam? Siapa tahu? P ni logam ke bukan logam? Bukan. Bila bukan logam. Tengok kat sini. Logam. Logam. Bukan. Macam mana nak tahu? Kita tengok elektron valen dia. Kalau elektron valennya ada 2, 1 dan juga 3, itu adalah logam. Bermaksud kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Jadi oleh kerana dia adalah 2, so ini adalah logam. Macam mana nak tahu? Yang kita belajar masa jadual berkala. Q pula adalah 6 elektron valen. Maksudnya kumpulan 16. Kumpulan 16 adalah bukan logam. Jadi kombinasi ini adalah logam bukan logam, maka ia adalah sebatian, jenis sebatiannya adalah ion. Ion. Jadi hak kovalen ni dah boleh potong. Cuma nak tahu formula yang terbentuk je lah sekarang ni. Okey, cuba kita tengok sekarang ni. P ada 2 elektron valen. Jadi P ni nak buang ke nak ambil elektron valen? Buang. So bila dia buang 2, jadi positif 2 lah dia. Sebab dia buang 2 elektron. Elektron charge negatif. Q pula, dia ada 6. Dia ambil elektron tersebut, maka jadi 2 negatif lah dia.
Jadi kita pun belajar guna balik teknik yang kita ajar di awal dulu-dulu. Okey, 2 ke sana, 2 ke sini. Boleh cancel out, 1-1, maka formulanya adalah PQ. Jadi jawapannya adalah D. Boleh nak? A kenapa salah? Sebab nisbah dia tak betul. P2, Q1. Sedangkan kalau P bagi 2, Q kena ambil 2 lah. Boleh ya? Okey. Nombor 4. Antara pasangan berikut, manakah sifat natrium klorida? Natrium klorida ni adalah sebatian ion. Okey, yang ni yang tak ada dalam slide tadi tu, iaitu berkenaan sifat-sifat sebatian ion, sebatian kovalen. Okey, nak kembali ke tadi ke macam mana dah? Okey, tak apalah, kita bincang kat sini. Okey, sifat sebatian ion ni dengan kovalen dia macam ni. Ion ni seolah-olah, natrium klorida ni lah senang ambil. Natrium klorida ni sebenarnya adalah garam lah. Garam. Okey, garam yang makan kat rumah. Tengok yang pertama, garam larut air tak? Larut. Larut. Kalau dia dah larut air, mana-mana bahan yang dah larut air, dia takkan larut pelarut organik. Itu lawan dia. Kalau suatu bahan tu larut dalam pelarut organik, dia takkan larut dalam air. Okey. Jadi, larut dalam pelarut organik, salah. Tidak larut dalam air, salah. Tidak larut dalam pelarut organik, hak ni betul. Dia larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik. Masih lagi betul. Okey. Air garam, bila dah larut dalam air, okey, boleh kondaksi elektrik tak? Boleh mengalirkan elektrik tak? Boleh. Boleh. Kenapa? Orang pun tanya, kenapa dia boleh alih elektrik? Sebab dia ada ion. Ion yang bergerak bebas bila dah larut. Jadi, automatik hak bawah ni tidak kondaksi, salah. Maka jawapannya adalah A. Boleh nak? Kalau sebatian kovalen, dia adalah molekul. Jadi molekul mana ada ion, memang tak boleh alih elektrik. Okey, boleh ya? Okey, nombor 5. Menunjukkan bilangan neutron dan nombor nukleon bagi atom X dan atom Y. Okey nah, ni dia nak kacau sikit. Bila dia bagi bilangan neutron bagi nombor nukleon, kita kena cari sendiri proton dan juga elektron. Sebab nombor nukleon ni adalah jumlah neutron dan proton. Jadi, kalau neutronnya 12, nombor nukleon 24, maka proton dan elektronnya adalah 12. Iaitu 24 tolak 12. Untuk Y, neutron 8, nukleon number 16. 16 tolak 8, proton pun 8, elektron pun 8. Jadi bila elektron dia macam ni, kita pun buat susunan elektron nak tahu jenis apa yang terjadi. 12, 2, 8, 2. Hak 8 tu 2, 6. Okey nah? Jadi sekali lagi sama macam tadi. Yang 282 ni adalah logam. Hak atas ni logam. Yang kat bawah tu adalah bukan logam. Jadi sebatian yang terbentuk antara dua ni, ikatan terbentuk adalah ion. Boleh kondaksi elektrik dalam semua keadaan. Hak ni keyword dia. Hak ni satu lagi. Boleh kondaksi elektrik, betul. Dalam semua keadaan, ni menjadi persoalan. Okey, biarkan dulu. Boleh larut air? Ya. Bertindak balas dengan alkali? Dok. Nampak macam dak kan pertanyaan. Okey, tak apa. Menghasilkan lebih banyak jelaga apabila terbakar dalam udara. Hak ni confirm salah. Kenapa? Jelaga merujuk kepada karbon, asap hitam. Antara dua ni, okey, dua ni ada karbon tak? Okey, oleh kerana dia adalah unsur yang ke-12, ni kita bagi tahu betul-betul. X ni adalah oleh kerana protonnya 12, ia adalah unsur ke-12. Dia sebenarnya adalah magnesium. Y ni adalah unsur yang ke-8. Ini adalah oksigen. Langsung tak ada karbon kat sini. Jadi jelaga memang sah-sah salah. Okey nah. Jadi yang ada adalah boleh kondaksi elektrik dalam semua keadaan. Yang ni juga salah. Kenapa ya? Sebab walaupun dia dah sebatian ion, dia kondaksi elektrik bila berada dalam keadaan larutan atau leburan. Ini sahaja. Kalau masa pepejal tak boleh.
Maksudnya magnesium oksida ni, kalau dia waktu pepejal, memang dia ion tapi tak boleh. Tadi kan kita natrium klorida tu pun bila kita dah larut air, baru boleh alih elektrik. Sebab ionnya boleh bergerak. Masa pepejal, ionnya tak boleh bergerak. Kan duduk rapat-rapat, susunan zarah dalam pepejal kan rapat-rapat. Maka dia tak boleh bergerak, tak boleh alih elektrik. Jadi A bukanlah. Okey. Larut dalam air, magnesium oksida, ya, macam okey. Bertindak balas dengan alkali, sebenarnya hak ni pun betul. Hak ni pun betul. Dan jawapan yang paling tepat kat sini sebenarnya adalah C jugalah. Sebenarnya hak ni soalan ni, dia dah tarik daripada tajuk acid base ni sebenarnya. Sebab Mg dengan O, kita akan dapat suatu formula magnesium oksida. Dan magnesium oksida ni adalah sejenis base. Base boleh bertindak, silap. Boleh bertindak balas alkali. Salah. Base adalah sama dengan alkali. Sorry nah, anak-anak pelajar. Jadi hak tinggal sekarang ni B nah. Okey, bukan C. Okey, erase. Okey. Yang terbentuk ni magnesium oksida. Base adik-beradik dengan alkali. Jadi dia bukan bertindak balas dengan alkali. Dia bertindak balas dengan asid sepatutnya. Okey, dia dah bawa tajuk asid base sekali kat sini. Boleh dah larut air kat sini. Boleh faham dah? Boleh ingat dah? InsyaAllah dah. Okey, nombor 6. Sebatian X mengkonduksi elektrik dalam larutan akuas dan lebu. Okey, ini saja. Larutan akuas dan lebu. Mesti ia adalah sebatian ion lah. Mempunyai takat lebu, takat didih tinggi. Apakah X? Cari kat sini hak manakah sebatian ion? Cadangan jawapan. Mana sebatian ion? Tak ada orang jawab. Okey. NHDD. Hak ni bukan, sebab ini bukan sebatian ion. Bukan logam. CO2 bukan, sebab ini bukan logam. CCl4 pun bukan, sebab ini bukan logam. Magnesium klorida, ya, sebab ia sebatian ion. Mengkonduksi elektrik nah, sebatian ion. Okey. Nombor 7. Tak banyak dah. Okey, telah ajak sampai atas pula dah. Menunjukkan, ni hak covalent pula. Tadi banyak-banyak ion je semua. Hak ni covalent pula. Menunjukkan sebatian yang terbentuk antara P dan Q. Cuba tengok dulu sebelum jawab soalan. Ikatan dia ni ikatan covalent apa ni? Tunggal ke, ganda 2 ke, ganda 3? Ganda 3. Kenapa nampak ganda 3? Kan hak ni aja hak berkongsi. Ada berapa elektron ni hak berkongsi ni? 2. 4. Ganda 2. Tengok kat sini pun. Kat sini pun ada 4, ganda 2. Bukan ganda 4 ke cikgu? Kat sini ada 2, kat sini ada 2 ganda. Tak, dia bukan duduk setempat. Hak ni duduk tempat lain, hak ni duduk tempat lain. Hak ni pun 2 dash, hak ni pun 2 dash. Jadi keseluruhannya adalah ikatan covalent ganda 2. Okey, jadi jawapan pertama, adakah sebatian ionik? Salah. Ia covalent. Terbentuk melalui ikatan covalent. Macam betul. Mempunyai takat didih tinggi. Salah. Okey, takat didih tinggi ni adalah untuk sebatian ion lah. Sebab dia tertarik oleh positif dengan negatif. Tarikan ni sangat kuat. Yang ini dia hanya kongsi. Covalent ni hanya kongsi. Jadi takat didih, takat lebu dia rendah aja. Terbentuk melalui perpindahan elektron. Salah. Dia adalah melalui perkongsian. Maka jawapannya adalah B. Boleh Nombor 8. Antara pasangan berikut yang manakah bertindak balas membentuk sebatian ion? Jadi bila sebatian ion ingatlah kena cari logam tambah dengan bukan logam. Jadi macam mana nak tahu logam? Kita buat susunan elektron dia. P ada 11 proton, 11 elektron. Sama lah. Proton elektron sama untuk atom. 281 logam. Betul? Q 282 pun logam. R 286 bukan logam. S 288. Tapi ingat S ni bila susunan dia elektron valennya sudah pun 8, okey 8, maka ini adalah stabil. Dia takkan membentuk sebatian. Jadi mana-mana jawapan yang ada huruf S memang salah. Hak ni salah,
hak ni salah. Dia takkan membentuk sebatian. Okay, nah? Jadi sekarang ni kita ambil sama ada P dengan R ataupun Q dengan R. Okay, nah? P dengan R ataupun Q dengan R. P dengan Q tak boleh. Logam, sama-sama logam tak ada. Ikatan adalah antara logam dengan bukan logam ataupun bukan logam dengan bukan logam. Jadi P dengan Q tak ada. Okay, nah? Jadi P dengan R atau Q dengan R, iaitu jawapannya adalah D. Boleh, ha? Okay. Nombor 9. Tertekan apa pula ni? Sorry. Sorry dah, saya tertekan silap. Okay. Nombor 9. Allah Akbar. Tarik atas sikit. Nombor 9. Antara yang berikut, manakah ciri-ciri sebatian yang terbentuk? Okey, nah. Antara 23 dengan 11, mana proton? Atas ni nombor nukleon, bawah ni proton, nah. Jadi susunan dia adalah 281. 8 ni 26. Jadi hak ni logam, hak ni bukan logam. Okey. Jadi pilihan jawapannya, sebatian ion terbentuk, hak ni. Betul lah. Covalent terbentuk, salah. Formula kimia dia PQ. Ni tak tahu kan? Tidak larut dalam air, salah sebab dia larut. Macam mana nak tahu betul ke tak formula dia PQ? Tengok nah. P, elektron valent berapa dia nak lepas? Satu je kan? Satu. Jadi dia bercas positif 1 sebab dia lepas 1. Q, dia nak ambil berapa elektron? Nak jadikan 8. 2. Jadi casnya 2 negatif. Jadi kita cross dia punya ni. 2 untuk P, 1 untuk Q. Jadi formula dia sepatutnya adalah P2Q. Maka hak ni salah. Jadi hak betul adalah A. Okay, nombor 10. Okay, rajah seterusnya. Ni covalent sebab nampak kongsi macam ni. Okay. Manakah berikut adalah salah? Ni kena hati-hati. Yang dia bagi adalah covalent punya. Jadi dia nak cari hak salah tentang covalent. Tiap atom hidrogen menderma satu elektron. Tengok nah, menderma. Menderma. Salah ke betul? Ni menderma ke berkongsi? Kongsi. Jadi kalau dia kata menderma, salah ke betul? Salah. Tapi jawapan ni betul. Sebab dia nak suruh cari hak salah. Hati-hati. Hak ni pun kadang-kadang ni juga. Dia nak suruh cari hak salah. Menderma ni salah lah. Tapi betul. Atom oksigen berkongsi 2. Betul tak? Berkongsi 2. Tengok. Atom oksigen berkongsi 2. Betul. Betul. Kat sini 1. Kat sini 1. Yang ni betul. Tapi salah. Sebab dia nak suruh cari hak salah. Satu ikatan kovalent tunggal terbentuk dalam molekul. Ikatan kovalent tunggal, betul. Tapi dia kata ada 1 je. Dia ada 2. Kat sini 1, kat sini 2. Jadi dia sepatutnya 2. Jadi jawapan ni salah tapi betul. 4. Atom-atom hidrogen dan oksigen mencapai elektron oktet yang stabil. Hidrogen dan oksigen. Oktet. Oktet hanya untuk oksigen lah. Hidrogen dia hanya duplet. Maka ini salah tapi betul. Jadi jawapan yang betul adalah 1, 3, 4. Okey. 1, 3, 4. Adakah? B. B. 1, 3, 4 adalah B. Okey, selesai setakat tu. Okey, untuk soalan struktur saya tak sentuh hari ni lah. Okey, tak mau banyak-banyak sangat. Okey, Google Meet yang panjang-panjang ni. Tapi make sure awak faham. Tapi saya haraplah sebagai tugasan lah untuk soalan struktur ni untuk cuba jawab sendiri dan saya bagi Chan peluang. Kalau tak boleh jawab, ada pertanyaan baru tanya dalam grup. Okey, ada apa-apa soalan? Kita nak stop lah setakat ni untuk hari ni. Tak ada. Tak ada. Okey nah, jadi seterusnya nanti awak jawab bahagian struktur nah. Okey, so selesai untuk hari ini. So masa ada lagi setengah jam untuk jawab sendirilah. Okey, saya dah stop recording.